A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Nur Azah binti Ahmad Safran selaku pensyarah bagi kursus Falsafah dan Pendidikan di Malaysia EDUP 3013. Saya Hairil bin Muhammad Zulkifli selaku pelajar 1 PISMP PAI 4 FPJ Kampus Pendidikan Teknik. Baik. Jadi saya akan membuat satu pembentangan mengenai tajuk model-model pembinaan kurikulum dan juga kurikulum standard sekolah rendah ataupun KSSR. Baik, jadi pembentangan ini adalah untuk memenuhi tugasan kerja khusus kedua bagi kursus ini. Baik, jadi sebelum saya memulakan pembentangan ini, saya ingin menerangkan beberapa perkara. Yang pertama ialah sebab saya memakai kacamata hitam ni ialah kerana saya mempunyai masalah mata yang mana saya tidak boleh untuk melihat skrin telefon ataupun laptop dalam jangka masa yang lama dan secara berterusan kerana mata saya akan berair dan jadi merah. Jadi penyakit ni saya dah dapat dari hari Isnin dan makin teruk. Sekarang hari Khamis. Jadi saya takut saya tak sempat nak record untuk tunggu betul-betul baik, betul-betul sembuh. Jadi saya rasa guna alternatif dan cara inilah. Jadi maaf sebab ni saya tak dapat nak elakkan. Jadi yang kedua ialah kalau terdapat bunyi-bunyi gangguan luar, bunyi kenderaan, saya ingin mohon maaf kerana rumah saya walaupun di kampung, tapi rumah saya bersebelahan dengan jalan utama ataupun jalan besar yang mana dilalui oleh lori, oleh kereta, motor yang bunyi mesin. Jadi saya mohon maaf untuk itu. Jadi tanpa membuang masa, baik, mari kita teruskan pada pembentangan saya. Baik, jadi apakah isi kandungan pembentangan saya ni? Baik, saya akan menerangkan 4 topik yang utama iaitu konsep kurikulum, terusnya teori dan model pembinaan kurikulum. Yang ketiga, pembentukan KSSR berdasarkan teori dan model pembinaan kurikulum. Dan yang terakhir, potensi KSSR dalam memenuhi hasrat FPK. Apa itu FPK? Jadi kita akan tengok dalam slide ini. Jadi kita pergi kepada yang pertama iaitu konsep kurikulum. Seperti mana yang terdapat di dalam buku teks EDUP 3013 ini, terdapat banyak definisi mengenai kurikulum daripada pelbagai tokoh. Ada tokoh barat, tokoh timur, hingga tokoh dalam negara kita juga pun ada. Jadi di sini saya sertakan 3 definisi ataupun konsep kurikulum ni. Tetapi apa yang saya faham melalui pembacaan dan juga hasil penelitian saya terhadap beberapa definisi yang dinyatakan, bahawa kurikulum ini ialah sebuah rancangan pendidikan ataupun sebuah rancangan pembelajaran dan pengajaran bagi guru dan juga murid-murid, yang mana di dalam kurikulum terdapat standard kandungan, maksudnya topik apa yang kita nak belajar, standard prestasi, apa yang perlu pelajar kuasai dan juga penilaian. Itulah lebih kurang kurikulum, yang mana kurikulum ini sangat penting di dalam dunia pendidikan ataupun sektor pendidikan. Jadi seterusnya, kurikulum ni dibina ataupun digubal ataupun dibentuk perlulah berasaskan 7 perkara yang utama yang mana saya sertakan di sini. Yang pertama ialah falsafah pendidikan, yang mana setiap negara mempunyai falsafah pendidikan, dan poin yang kedua itu ialah matlamat dan tujuan. Kedua-dua ini setiap negara mempunyai falsafah pendidikan dan matlamat yang tersendiri dalam sektor pendidikan mereka. Jadi kurikulum yang dibina perlulah mengikuti kedua-dua aspek ini, mengikuti dan memenuhi supaya dapat mencapai matlamat serta falsafah pendidikan. Baik, jadi poin yang ketiga dan keempat, objektif pengajaran am, yang mana saya bagi sebagai contoh, kalau pendidikan Islam, pelajar darjah 1 mereka dapat memahami tentang solat. Baik, jadi itu adalah pengetahuan am. Kalau objektif pengajaran khas dan juga hasil pengajaran, murid darjah 1 mereka tahu syarat sah untuk solat ataupun cara berwuduk. Jadi di situ perlulah ada objektif am dan juga objektif khasnya.
Yang kelima ialah penilaian ataupun taksiran ujian ataupun taksiran kita untuk nilai sejauh mana murid kita memahami satu topik. Terusnya analisis dan tugasan pembinaan kandungan. Yang terakhir aktiviti pembelajaran termasuk di luar ataupun di dalam bilik darjah. Baik, jadi terusnya poin yang kedua, topik yang kedua ialah teori dan model pembinaan kurikulum, yang mana ini terdapat di dalam buku teks EDUP 3013. Baik, jadi ini adalah peta IT mengenai teori dan model pembinaan kurikulum. Jadi, terdapat 3 poin yang utama ataupun 3 model, iaitu model objektif, yang kedua ialah model proses, dan ketiga ialah prinsip kurikulum Islam dan juga Timur. Jadi kita pergi pada satu-satu model ini. Yang pertama, model objektif. Di dalam model ini terdapat 2 model kurikulum ataupun teori yang popular ataupun yang terkenal, iaitu Tyler dan juga Tabar. Seperti mana yang terdapat di dalam slide saya, ada 2 jadual itu. Saya nyatakan apakah perkara-perkara ataupun item yang penting di dalam model kurikulum bagi mereka berdua. Jadi kalau kita nak tengok dari segi perbezaan, tidak banyak perbezaan yang ketara. Tetapi apa yang penting di sini ialah saya nak nyatakan bahawa model kurikulum Tyler dan juga Tabar, mereka menjadikan objektif ataupun hasil pembelajaran sebagai prinsip utama di dalam model kurikulum mereka. Mereka menyatakan bahawa jika ingin mengubah sesuatu kurikulum, perlulah ada objektif yang utuh terlebih dahulu, barulah kurikulum dapat dibuat. Jadi itu adalah konsep cara asasnya, cara mudah untuk saya fahami. Jadi kita teruskan pada model yang kedua, iaitu model kurikulum Steenhuis ataupun kita sebut sebagai model proses. Model proses ini berbezanya dengan model objektif tadi ialah model proses ini ia lebih menekankan mengenai cara pengajaran guru kepada anak murid mereka. Maksudnya, pembinaan kurikulum bukanlah bermula dengan objektif ataupun apa yang kita nak murid kita capai. Maksudnya, objektif ini, kalau ikut model kurikulum, model proses Steenhuis ni, objektif boleh dapat daripada cara pengajaran. Contoh, guru akan mengajar dahulu, akan cuba untuk mengajar dengan pelbagai cara, dan apabila cara tersebut telah digunakan, mereka akan analisis apakah objektif-objektif ataupun hasil pembelajaran yang boleh diambil daripada hasil pengajaran tersebut. Jadi berbeza yang tadi, mana objektif mereka utamakan objektif, yang mana proses ialah mengutamakan proses ataupun cara guru mengajar, aktiviti dan peranan guru terhadap anak murid mereka. Jadi yang terakhir prinsip kurikulum Islam dan Timur. Ini ada 7 poin yang utama, yang mana prinsip ini ataupun kita lebih faham, yang mana kurikulum yang dibentuk perlulah mempunyai ketujuh elemen ini. Sesuatu kurikulum yang baik perlulah mempunyai ketujuh elemen ini. Jadi yang pertama ialah cabaran dan keseronokan. Maksudnya kita nak contoh murid tadika, bagaimana kita nak membuatkan mereka seronok untuk belajar, yang mana mereka sebelum ni mereka hanya main di rumah, tetapi apabila mereka masuk ke tadika ataupun 6 tahun, mereka sudah mula didedahkan dengan pembelajaran. Jadi macam mana kita nak tarik minat mereka untuk minat kepada pembelajaran. Itu sedikit huraian. Yang kedua, kelebaran dan kedalaman. Kedua dan ketiga, kelebaran dan kedalaman. Maksudnya di sini sejauh manakah sesuatu kandungan ataupun pembelajaran itu mampu mencongkel ataupun membina potensi dan kemenjadian murid-murid. Dan yang keempat, kemajuan. Jadi kita nak tengok kurikulum ni mampu tak membuatkan seseorang itu maju di masa akan datang. Yang kelima, pilihan. Maksudnya pilihan ni kita tidak menetapkan menetapkan satu aspek sahaja pembelajaran kepada anak murid. Mereka bebas untuk memilih. Contohnya macam di sekolah menengah, apabila di tingkatan 4, mereka boleh memilih untuk ambil
aliran sains atau sastra, seni, itu merupakan pilihan. Yang keenam ialah koheren. Koheren maksudnya ialah secara keseluruhan, holistik. Yang ketujuh yang terakhir ialah relevan. Kurikulum yang dibuat perlu relevan dan bersesuaian dengan murid-murid dari peringkat umur dan juga tahap kognitif mereka. Jadi seterusnya, pembentukan KSSR berdasarkan teori dan model pembentukan kurikulum. Jadi di sini saya sertakan FPK dan juga matlamat KSSR dan juga pembentukan KSSR. Baik. Jadi pada pendapat saya pembentukan KSSR yang kita tahu sekarang ini sangat mengikuti ataupun menjadikan ketiga-tiga model yang saya terangkan tadi tu ataupun teori tadi tu sebagai asas ataupun panduan dalam membentuk dan menggubal KSSR ini. Yang mana mereka juga mengambil model objektif sebagai satu faktor ataupun satu elemen dan juga model proses yang mana mereka menekankan guru-guru terhadap cara pengajaran mereka kepada anak-anak agar anak-anak murid mereka mudah untuk faham satu ilmu. Dan yang terakhir iaitu prinsip Islam dan juga Timur itu, kesemua 7 elemen itu terdapat di dalam KSSR. Baik, jadi di situ bagi saya jelas menunjukkan bahawa KSSR yang kita ada pada waktu kini sangat menepati ataupun sangat menjadikan ketiga-tiga model ataupun teori pembentukan kurikulum yang saya terangkan tadi sebagai panduan dalam pembentukan KSSR ini. Baik. Jadi saya rasa kalau untuk potensi nasib saya tak terlupa. Baik. Pada pendapat saya secara peribadi, KSSR pada masa kini amat berpotensi dalam memenuhi hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Yang mana kalau kita tengok KSSR, ia lebih kalau kita tengok sendiri dalam tunjang utama KSSR ada 6 aspek utama, yang mana 6 tunjang utama ini ia merujuk kepada ciri-ciri seorang insan yang seimbang. Seorang insan yang seimbang ni maksudnya kita nak lahirkan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan ini, melahirkan insan ataupun murid yang cemerlang di masa akan datang, yang cemerlang dan juga seimbang. Jadi penggubalan KSSR menggunakan 6 tunjang yang utama ini. Jadi pada pendapat saya secara teorinya KSSR mampu memenuhi hasrat falsafah FPK, tetapi guru dan juga murid perlulah saling berusaha dan saling berusaha untuk menjadikan bahawa KSSR ini mampu memenuhi hasrat FPK. Dan saya tidak menolak kalau mungkin KSSR ini akan digubal semula kerana peredaran masa ataupun perubahan kerajaan, kita tak tahu. Tapi pada pendapat saya, KSSR sekarang ini mampu memenuhi hasrat FPK, tetapi perlulah mendapat kerjasama yang kuat daripada anak-anak murid, guru-guru dan juga masyarakat. Jadi sekian itu saja pembentangan saya mengenai tajuk ini. Jadi sekian itu saja pembentangan saya pada hari ini untuk mengenai tugasan kerja khusus kedua bagi kursus ini. Jadi segala salah dan silap saya mohon maaf dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.